Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ini, kami akan mengutangkan hasil kajian kami yang bertajuk cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Sebagai pengenalan, Malaysia adalah sebuah negara berdaulat yang amat menjaga keseimbangan dan keharmoniannya dalam segala aspek bangunan. Kerja yang dilakukan oleh Malaysia amat membanggakan dan mengingatkan kita kembali kepada sejarah pembentukan negara tercinta ini. Namun, untuk membentuk transformasi sosial bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, kita harus berganding bahu, bergerak bersama-sama untuk mengecapi impian ini. Makna dari transformasi sosial menurut Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud perubahan bentuk seperti sifat, rupa dan keadaan daripada lama kepada baharu untuk menjadi yang lebih baik. Ringkasnya, transformasi ialah bentuk perubahan dan menurut Ja'far Muhammad di dalam Aini Hayati Muhammad 2001, perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas menyesuaikan dengan situasi baharu. Namun, harus difahami bahawa perubahan dari satu dimensi lama kepada satu dimensi lebih baik memakan waktu yang amat panjang. Oleh kerana Malaysia adalah sebuah negara yang diversiti yang membutuhkan banyak lagi pelan-pelan tindakan yang sesuai untuk menggerakkan Malaysia ke arah yang lebih baik. Seterusnya, makna sosial membawa arti kemasyarakatan yang melambangkan adanya interaksi antara manusia secara bersemuka juga maya. Tambahan pula, menurut Jane Jensen 1998, beliau menekankan kesepaduan sosial bukan sahaja melibatkan negara atau negeri, tetapi rasa komitmen atau tanggungjawab dan keinginan atau kemampuan untuk hidup bersama. Dengan adanya pesan ini, transformasi sosial dapat digerap dengan lebih mudah. Sementara itu, kata bagi cabaran dalam Kamus Dewan edisi keempat, hasil cabaran seperti mempertikaikan atau mempersoalkan sesuatu ajakan kepada sesuatu seperti perlawanan dan juga membawa maksud kepada sesuatu faktor yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sebuah organisasi yang bertujuan untuk menguji kekuatan dan kemampuan mereka. Akhir sekali, kembali kepada tujuan asal kajian literatur ini dilakukan ialah untuk melihat apakah cabaran-cabaran yang kita akan hadapi untuk membentuk transformasi sosial dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia, yang mana akan diterangkan lebih lanjut lagi oleh ahli kumpulan saya yang lain. Antara cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia adalah cabaran dalam aspek pendidikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan merangkumi proses pengajaran dan pemberian pengetahuan, kemahiran, dan kebijaksanaan. Oleh itu, pendidikan merupakan penentu kepada pembangunan bangsa dan pembentukan kesatuan sosial. Salah satu asas matlamat pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melangkaui generasi. Oleh yang demikian, Malaysia mengamalkan sistem pendidikan vernakular yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. Contohnya, Sekolah Kebangsaan SK bagi kaum Melayu, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC yang dihaskan untuk kaum Cina, dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT untuk pelajar yang berbangsa India. Dengan ini, pelajar dari sistem pendidikan vernakular tidak mempelajari sistem pendidikan yang sama. Misalnya bagi SJKT, guru, buku, dan sukatan pelajaran adalah dari China, manakala sukatan pelajaran dan buku teks SJKT dibawa dari India. Hal ini demikian menyebabkan pelajar hanya terdedah dengan budaya masing-masing dan menyebabkan pelajar kurang keterbukaan terhadap kepelbagaian etnik dan budaya. Bukan itu sahaja, sistem sekolah pelbagai aliran mengikut kepentingan kaum tertentu akan menjejaskan perpaduan di dalam negara Malaysia yang disebabkan oleh hubungan masyarakat yang semakin renggang. Hal ini kerana semua etnik masing-masing mempertahankan bahasa ibunda mereka dan tidak akan menerima bahasa ibunda kaum yang lain. Dari apa yang diperbincangkan, jelaslah bahawa sistem pendidikan yang berbeza akan mewujudkan keterasingan dalam kalangan pelajar dan mampu memberi impak dengan menyukarkan proses hubungan etnik di Malaysia kerana terdapat jurang di antara semua kaum. Selamat sejahtera, nama saya Evra Devon Richard dan nombor pelajar saya ialah BB22110644. Saya akan membentangkan cabaran kedua dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia dari aspek ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor penentu pembangunan negara dan harus dikawal demi kemajuan negara.
Jika dilihat keadaan ekonomi kita sejak mencapai kemerdekaan sehingga kini adalah sama iaitu tidak stabil. Hal ini boleh dikaitkan dengan masalah integrasi yang telah wujud semenjak pemerintahan British lagi. Mereka telah memperkenalkan dasar divide and rule di mana ia merupakan dasar pecah dan perintah untuk memerintah dan mengeksploitasi ekonomi negara. Dengan dasar ini, cabaran yang paling ketara boleh dilihat ialah perbezaan dari segi pekerjaan masyarakat mengikut kaum. Contohnya, kaum Cina ditempatkan di bandar dan lombong-lombong biji timah kerana aktiviti perlombongan dan perdagangan yang dijalankan oleh kaum tersebut. Selain itu, kaum Melayu pula ditempatkan di kawasan kampung dan melakukan pekerjaan seperti pertanian, penternakan dan mengutip hasil hutan bagi menyarah hidup. Manakala kaum India pula bekerja sebagai buruh, ladang atau penori getah dan ditugaskan di ladang getah. Kesannya, kaum-kaum tersebut terpisah dan hubungan antara satu sama lain menjadi semakin terhad dan renggang. Hal ini menyebabkan interaksi sosial antara kaum terbatas kerana aktiviti sosial hanya berlaku dalam kelompok kaum masing-masing sahaja. Dengan ini, semangat perkauman dan perasaan prejudis terhadap kaum lain semakin meluas antara kalangan sesama kaum. Di samping itu, dengan wujudnya perbezaan pekerjaan ini, penguasaan ekonomi antara kaum juga boleh dilihat dengan nyata dan menjadi salah satu cabaran dalam aspek ekonomi. Akibat dari dasar pecah dan perintah itu, sehingga kini kita masih boleh melihat di mana sektor perniagaan masih dikuasai oleh kaum Cina, kaum Melayu kebanyakan dilihat terlibat dalam sektor pertanian, nelayan dan berkhidmat sebagai penjawat awam, dan ada kaum India yang masih bekerja di ladang-ladang. Kesannya, berlakulah kesukaran bagi kaum lain untuk memasuki sektor-sektor tersebut yang dikuasai kaum tertentu kerana kaum tertentu itu ingin mengekalkan hak dan kuasa dominasi mereka. Hal ini demikian telah mewujudkan jurang ekonomi yang besar antara masyarakat di mana pendapatan berlainan dan tidak seimbang antara kaum. Oleh itu, kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru, DEB, yang di mana tujuannya untuk mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Walau bagaimanapun, dasar ini gagal untuk menghapuskan jurang ekonomi tersebut kerana semua kaum berusaha mengaut keuntungan maksimum dengan sumber pendapatan sedia ada. Oleh itu, jelaslah bahawa wujudnya unsur mementingkan kaum sendiri dalam membuka perniagaan dan memberi peluang pekerjaan dalam masyarakat negara. Dengan ini, terbuktilah cabaran dari aspek ekonomi juga merupakan halangan yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Zulaika akan menyambung pembincangan kami. Cabaran ketiga bagi cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial menuju ke arah masyarakat majmuk di Malaysia ialah cabaran dari segi aspek politik. Politik ialah satu cara ataupun proses untuk membuat satu keputusan dalam suatu kumpulan. Di negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di mana kita punya kerajaan akan bertukar pada setiap 5 tahun. Di setiap 5 tahun itu, kerajaan sendiri akan terbubar dan kita sebagai rakyat akan mengundi pada pilihan raya untuk memilih kerajaan baru yang akan mentadbirkan kita punya negara. Dengan itu, pada setiap 5 tahun itu akan berlakunya pilihan raya. Adanya pilihan raya ini, maka wujudlah bagai parti-parti politik yang akan kita undi. Antara parti-parti politik yang telah diwujudkan ialah Barisan Nasional, Warisan dan Pakatan Harapan. Antara cabaran yang dihadapi ialah setiap kaum mempunyai parti politik sendiri. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat banyak kaum yang ada seperti Cina, Melayu, India. Ada daripada mereka yang telah mempunyai parti politik sendiri. Jadi mereka lebih di bawah kepimpinan parti mereka. Dengan ini susah untuk kita mewujudkan perpaduan kerana kita tidak berada di bawah kepimpinan yang sama.
Dengan itu, kita susah untuk menjadikan masyarakat dari majmuk kerana tiada kerjasama antara satu sama lain. Cabaran kedua ialah terdapat pemimpin yang bermain kotor ataupun bermain taktik kotor dengan cara menghasut ataupun meracuni pemikiran ahli-ahli di bawah mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan ini, masyarakat saling bersangka buruk dan saling tidak bersekefahaman antara satu sama lain, dan ini susah untuk kita saling bersatu padu mewujudkan masyarakat majmuk kerana kita saling benci-membenci antara satu sama lain. Cabaran ketiga ialah setiap kaum susah untuk menerima kepimpinan dari politik yang lain. Hal ini kerana mereka lebih selesa untuk menyuarakan pendapat mereka kepada pemimpin di bawah satu kaum yang sama. Hal ini kerana bagi mereka, apabila mereka menyuarakan pendapat tersebut, mereka mendapat keadilan yang sepatutnya di bawah kepimpinan tersebut. Perkara ini susah untuk kita kerana tiada kerjasama dan tiada keterbukaan dalam pemikiran untuk mewujudkan masyarakat yang majmuk dan berada di bawah satu kepimpinan yang sama. Cabaran seterusnya ialah mendiskriminasikan antara satu sama lain. Seperti yang kita tahu, kita baru sahaja selesai melakukan PRU ke-15 pada November lepas. Dari apa yang saya lihat, banyak berlaku pergaduhan antara pengikut dalam parti-parti politik yang ada, seperti di laman sosial Twitter dan Instagram. Di Twitter, banyak masyarakat yang bergaduh antara satu sama lain, saling mencemuh parti politik untuk mempertahankan hak parti politik mereka. Perkara ini sangatlah tidak patut dicontohi dan tidak patut dilakukan kerana kita sebagai masyarakat perlulah bekerjasama dan saling memberikan pendapat yang baik kerana kita akan mengundi dan memilih kerajaan yang akan mentadbir kita pada 5 tahun akan datang. Cabaran yang terakhir ialah setiap kaum menjaga hak kepentingan mereka sendiri. Seperti yang kita tahu, kita ingin hak kita terbela ataupun nasib kita terbela. Dengan itu, agak susah untuk mewujudkan masyarakat yang majmuk kerana setiap kaum tidak bertolak ansur untuk mewujudkan satu perpaduan antara satu sama lain. Kesan cabaran daripada aspek politik ini ialah, pertama, susah mendapat kesefahaman antara kaum. Dengan ini kita akan mudah hidup dalam pecah belah kerana masing-masing mementingkan diri sendiri. Yang kedua, masyarakat bersangka buruk antara satu sama lain. Ini membuatkan kita hidup dalam tidak aman dan sering berlaku pergaduhan antara kaum. Yang terakhir, kehidupan seharian sebagai masyarakat juga terjejas kerana tiada kesepaduan dalam diri. Sebagai contoh, setengah kaum menjual harga yang lebih mahal kepada kaum yang lain dan harga yang murah kepada kaum mereka sendiri. Perkara ini patutlah dielakkan untuk mewujudkan masyarakat yang majmuk. Kesimpulannya, aspek politik patutlah dititikberatkan dan dipandang dalam melancarkan proses transformasi mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia. Nama saya Nur Sabrina Wong Fang Liang dengan nombor matriks BB 22110-760. Seterusnya ialah cabaran yang keempat, iaitu dari aspek keagamaan. Agama merupakan kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti dewa dan juga amalan yang berkaitan. Kita semua yakin dan percaya bahawa setiap agama yang ada di muka bumi ini menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Agama yang terdapat di Malaysia ialah Islam, Buddha, Hindu, Kristian, kepercayaan tradisional dan lain-lain. Kepelbagaian agama di Malaysia yang mempunyai budaya dan adat resam tersendiri serta perspektif tentang agama yang berlainan telah menyukarkan lagi proses transformasi sosial. Salah satu contohnya ialah laungan azan yang berkumandang menggunakan pembesar suara di surau dan masjid telah dianggap menjadi suatu bentuk pencemaran bunyi serta mengganggu keselesaan masyarakat bukan Islam yang tinggal berhampiran masjid dan surau dalam kawasan perumahan. Konflik ini akan berterusan sekiranya masyarakat tidak berusaha untuk memahami dengan lebih mendalam tentang amalan, budaya dan adat resam kaum-kaum lain di Malaysia. Kesan daripada cabaran keempat ini ialah pelajar akan berusaha sedaya upaya untuk cuba memahami budaya dan adat resam agama lain serta masyarakat Malaysia akan dapat menjalani kehidupan harian dengan aman sekiranya menghormati kepercayaan agama lain. Salam sejahtera.
Nama saya Daryl Nicholas Florentius, nomor metrik BB22110770. Dari aspek globalisasi pula, globalisasi berasal daripada bahasa Perancis yaitu monodialization yang pertama kali muncul di Amerika Serikat. Globalisasi merujuk kepada dunia tanpa sempadan, di mana perhubungan menjadi semakin pantas dan cepat. Kita boleh mengetahui keadaan dunia luar dengan pantas dan cepat, dan segala maklumat boleh disalurkan tanpa ada sekatan. Globalisasi membawa masuk pengaruh dari Barat dari segi ideologi, budaya hedonisme dan nilai negatif, ekonomi bebas, sains dan teknologi yang memusnahkan, dan sistem politik yang dianggap terbaik bagi semua manusia. Cabaran globalisasi boleh dirumuskan sebagai satu anasir luar yang mampu untuk memecah belahkan perpaduan dalam negara kita. Cabaran globalisasi terdiri dari beberapa perkara, yaitu secara fisikal, yaitu ketenteraan atau serangan. Seterusnya, serangan pemikiran atau doktrin, dan juga wujudnya hasutan supaya berpaling tada terhadap negara sendiri. Antara ketiga-tiga perkara ini, serangan pemikiran paling banyak sekali berlaku. Hal ini karena kebanyakan dari kita lebih suka berpikiran berkiblat barat. Contoh yang paling ketara adalah dari segi pemakaian, jenis lagu, dan fashion rambut. Selain itu, rakyat Malaysia juga suka terikut-ikut tanpa mempelajari dengan lebih mendalam tentang sesuatu perkara. Contohnya dalam budaya punk yang dibawa oleh Barat, sebenarnya wujud satu falsafah yang boleh kita adaptasi bagi meningkatkan semangat patriotik. Akan tetapi menyedihkan bagi rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda. Mereka hanya mengikut penampilan punk itu sahaja tanpa mengikut falsafah dalam punk itu sendiri. Bak kata pepatah, yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Tidak salah kita menjadikan Barat sebagai rujukan kita, namun perlulah melihat kepada aspek yang berkait dengan nilai-nilai murni bangsa Malaysia. Kesan globalisasi. Melalui globalisasi, kuasa Barat mengekspor segala macam keburukan yang merosakkan negara dan alam sekitar, budaya hiburan, dan pengeksploitasian sumber manusia dan bahan mentah. Gejala ini boleh menyebabkan lenyapnya nilai luhur dan pemikiran Barat diterima secara senang ke dalam masyarakat. Kejayaan mereka ini dibantu oleh masyarakat tempatan yang menganggap segala yang datang dari Barat adalah baik dan modern. Keadaan ini akan memberi kesan kepada hubungan etnik, integrasi, perpaduan, mudah terjadinya konflik, dan lebih parah lagi, mengundang rusuhan kaum. Secara tidak langsung, keadaan ini akan memburukkan lagi hubungan etnik di Malaysia. Saya Max Doni Miod, nomor kad matriks BB22110743, akan membentangkan penutup bagi cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia pada hari ini terbentuk dengan pelbagai bangsa, kaum dan etnik, di mana mewujudkan kepelbagaian budaya, bangsa, agama, dan adat resam. Dalam menangani dilema ini, masyarakat majmuk di Malaysia seharusnya sadar akan tanggung jawab masing-masing agar kelestarian hidup yang aman akan berterusan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ini karena dalam memastikan transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk berjalan seiring dengan kemajuan Malaysia bukanlah suatu hal yang boleh direalisasikan dengan mudah, dan perlu kesadaran berkaitan kepentingan menghadapi isu dalam membentuk masyarakat majmuk. Dalam hal ini, pemimpin-pemimpin perlu memainkan peranan dalam membuat keputusan dengan bijak agar tidak terjerumus dalam sistem yang berlandaskan perkauman yang boleh mencetuskan perasaan cemburu dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Masyarakat perlu membimbing anak-anak muda agar mereka mempunyai semangat penerimaan dan rasa hormat antara kaum dan agama masyarakat lain.
Oleh itu, keutamaan seharusnya diberikan kepada usaha-usaha membina sikap penerimaan serta diiringi dengan nilai cinta akan negara dalam diri mereka. Memberikan kesadaran kepada anak-anak muda melalui ibu bapak seperti memupuk nilai positif dalam kehidupan seharian mereka untuk memberikan inspirasi kepada anak untuk mencontohi kelakuan baik yang akan membantu mereka membina negara yang stabil. Kesimpulannya, keharmonian dan kesejahteraan dalam negara kita juga dapat direalisasikan jika setiap cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat majmuk dapat dihadapi dengan kerjasama semua rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.